Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan kita membaca kalimah syahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu. Minta maaf dalam beberapa hari yang lepas, termasuk minggu lepas, kita tidak dapat bersiaran kerana saya banyak travelling. Dan sekarang ni pun masih lagi dalam perjalanan, tak sampai rumah lagi. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya ambil masa, sebenarnya ada satu mesyuarat sekejap lagi. Saya minta tangguh, saya minta supaya buat tanpa saya dulu. Jadi insya-Allah kita ambil kesempatan, peluang untuk kita berada di dalam mesyuarat meeting kita lah pada pagi ni insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita segala nikmat, segala rahmat. Sesiapa pun yang ada di atas muka bumi ini, kalau namanya beriman, namanya muslim, maka dia akan sentiasa merasakan bahawa dia adalah merupakan hamba Allah. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala tentulah akan sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud tunduk, menyerah kepada Allah, bukan hanya berkata-kata, tetapi tunduk menyerah maknanya kita berada dalam keadaan redha, sabar. Kita yang pertama sekali kita nak kena rasa qanaah. Qanaah ni kita rasa serba cukup. Apa yang Allah bagi pada kita ni serba cukup. Walaupun mungkin hajat kita lain, Allah bagi kita lain. Hajat kita nak kesihatan, Allah bagi kita sakit. Hajat kita nak kekayaan, Allah bagi kita miskin. Hajat kita nak sama-sama mendapatkan sesuatu yang kita perlukan, tetapi Allah tangguhkan. Dan Allah tahan kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita rasa kita dapat. Jadi apa pun yang berlaku kepada kita, qada dan qadar yang Allah tentukan itu, hendaklah kita merasa gembira dan senang hati. Kerana apa? Kerana kalau dia daripada Allah, mesti terbaik bagi kita. Walaupun kita kata nampak kecil aja. Contoh nampak kecil ni macam kita kata kita pakai kasut, pakai slipper. Kita nak keluar rumah pakai kasut, pakai slipper, tapi kita
kita pakai kasut, pakai slipper, tak pernah fikir pun itu nikmat daripada Allah. Tapi itulah nikmat. Dan Allah izin slipper hilang pula. Pergi masjid, slipper hilang, pun nikmat daripada Allah. Jadi tidak ada suatu pun perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, melainkan semua itu adalah satu nikmat. Walaupun pada pandangan mata kasar kita nampak seperti satu kesusahan, satu kepayahan, ataupun mungkin kita nampak sebagai suatu perkara yang mungkin menyedihkan kita. Tapi selagi ianya daripada Allah, dan memang semuanya itu ala kulli hal, segala perkara daripada Allah, maka bagi seorang yang beriman, yang beriman pada Allah, yang menyerah pada Allah, yang muslim, maka dia akan merasa serba cukup dengan segala pemberian Allah. Salah satu perkara yang akan menyebabkan kita tertahan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah kita tak rasa cukup. Kita rasa kita nak lebih lagi, kita nak banyak lagi, kita nak satu yang ada dalam hati kita, itulah yang kita nak. Sedangkan perkara itulah yang terbaik bagi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita nak kena mulakan hidup kita sentiasa dengan merasai satu perasaan qanaah. Qanaah ni maknanya kita rasa apa sahaja yang Allah bagi pada kita itulah yang terbaik. Jadi kita fikir balik, sungguh-sungguh tengok, memang itulah hakikatnya. Jadi seorang beriman itu dia ajaib, ajaban li amril mukmin. Ajaib bagi orang-orang yang beriman itu. Diberikan dia kebaikan, baik bagi dia, dia syukur. Diberikan kepada dia keburukan, baik baginya, dia bersabar. Jadi sebab tu pada pagi ni kita nak rasa qanaah. Qanaah ni kita tengok, kita dah usaha dah maksima, kita usaha maksima, kita wajib berusaha maksima. Tapi bila kita berusaha maksima tu, Allah bagi kita yang kita nak, yang kita tak nak, ataupun yang mungkin berlawanan yang kita nak. Jadi semua tu adalah daripada Allah. Maka kalau daripada Allah, kita rasa seronok, kita rasa tenang. Walaupun hati kita gelisah, kita pujuk hati kita kan. Pujuk hati kita supaya hati kita tu rasa tenang. Kenapa? Kerana daripada Allah. Baik. Dan kenapa perkara ini amat penting? Kerana qanaah itu boleh membawa kepada sabar. Dia boleh membawa kepada kita merasa sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita rasa sabar, barulah insya-Allah sabar itu akan meningkat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Jadi nak sabar ni dia bermula dengan perasaan qanaah, rasa serba cukup daripada Allah. Rasa bahawa kita ni ada hamba, Allah itulah yang menjadikan kita. Bila Allah menjadikan kita, maka sudah tentulah Allah sayang pada kita. Allah tidak akan jadikan kita melainkan Allah sayang pada kita. Dan bila Allah sayang pada kita, maka hendaklah kita merasa bahawa semua yang Allah bagi tentulah yang terbaik. Memang betul yang terbaik. Kalau kita fikir sungguh-sungguh terbaik. Kadang-kadang Allah fikir kan, contohnya ada di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin ada berselisih faham. Mungkin ada di kalangan saudara kita berselisih faham. Mungkin ada di kalangan anak-anak kita, ayah ibu kita yang kita berselisih faham. Dan mungkin menyebabkan kita terpisah, ada jurang antara kita dengan mereka. Jadi kalau kita fikir sungguh-sungguh macam tak best lah berselisih faham tu. Tapi itu adalah merupakan salah satu daripada ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Jadi berselisih faham, berbeza pandangan, mungkin kita berlawanan dari sudut kita punya amalan kita, apa tak sama ke sebagainya pandangan kita tadi kan. Itu adalah merupakan sebahagian daripada pembelajaran pembelajaran yang ada hikmah, yang akan menyebabkan kita ni merasakan bahawa rupa-rupanya Allah nak uji sejauh mana sahabat kita. Kita ni sahabat betul kerana Allah ke ataupun sebagainya. Jadi kalau Allah uji begitu, tentu kita tengok, rupa-rupanya tidak ada dunia ini, tidak ada masalah dunia, tidak ada masalah duit ke, masalah apa pun di atas muka bumi ini yang lebih besar daripada al-ukhuwah lillah fillah. Jadi kita pun kata, tak apalah, aku maafkan dia dan sudah tentulah aku ada salah, maka kita pun sama-sama minta maaf, sama-sama bergabung semula. Jadi bila kita ada persisihan faham tu,
Sebenarnya Allah nak didik kita bagaimana nak menguasai, kita kata kontrol, to control ego kita, nak to control rasa marah kita, geram kita, nak kontrol tu. Nak mengontrol rasa marah, geram dan sebagainya itu sebahagian daripada mengawal nafsu, mengawal hawa nafsu. Jadi masa tu kita rasa boleh nak buat, insya-Allah lawan gitu kan. Akhirnya yang penting iman al-ukhuwah yang penting, contoh jadi tak ada benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni melainkan semuanya itu ada kebaikan, dan kebaikan tu luar biasa sebab Allah ni al-latif. Allah ni al-latif, maknanya Allah maha halus dalam penciptaannya, di dalam qada dan qadarnya, yang mana semuanya baik berlaku. Macam itu. Jadi yang kedua yang sama-sama kita nak ingatkan semula diri kita ialah bahawa bagaimana kan kita berada di atas perjuangan, dan perjuangan ini mestilah memerlukan kepada keikhlasan. Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berkata bahawa aku mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa bila hadis ini Nabi bagi nasihat ni? Ketika peristiwa hijrah. Apa peristiwa hijrah ni? Ketika mana pada masa itu sahabat-sahabat telah diwajibkan untuk hijrah. Sahabat diwajibkan untuk hijrah, dan pada masa itu sahabat-sahabat pun mula berhijrah. Dan dalam kisahnya adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga turut berhijrah. Tetapi dalam hijrah itu dia berhijrah kerana ada seorang wanita yang nak dia kahwin. Jadi dia nak kahwin dengan seorang wanita tu, dia pun berhijrah sama. Lepas tu Nabi sebut apa? Innamal a'malu binniyat. Ini Nabi bagi muhasabah, bagi tazkirah kepada sahabat, semua sahabat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innama al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua amalan itu mesti diasaskan dengan niat, berdasarkan kepada lintasan hati kita. Jadi apa niat ni? Niat ni adalah lintasan apa yang kita hajat, apa yang kita nak, tu maksud niat. Yang kita hajat, yang kita nak capai, yang kita nak menjadikan satu matlamat kita, tu niat. Jadi semua amalan mesti ada niat. Kita makan mesti ada niat. Kenapa makan? Kalau kita makan kerana lapar je, saya makan sebab lapar, tak ada pun kerana Allah. Dapat tak makanan? Dapat makanan. Tapi pahala dapat? Tak dapat pahala. Kita kena makan tu dalam rangka ibadah juga. Sebab tu kita sebut, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nak makan tu pun, tengok makanan tu pun dalam rangka nak ubudiyah lillahi wahdah, dalam rangka nak beribadah pada Allah, baru dapat pahala makan tu. Jadi makan bukan kerana nafsu. Kenapa makan? Kerana nafsu. Sebab saya nak makan. Saya tu siapa? Saya itu nafsu lah. Macam itu. Jadi Nabi gambar innamal a'malu binniyat. Jadi berjuang ni nombor satu mesti tengok dasar niat kita tadi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap itu akan mengikut apa yang dia niatkan tadi. Jadi nampak macam berjuang, nampak macam berdakwah, nampak macam, tapi sebenarnya dia nak apa dalam hati tu? Lintasan hati dia sebenarnya nak apa? Nak follower ke? Supaya ramai orang ikut dia punya YouTube dia, ataupun supaya orang ramai ikut dia punya FB dia, nak follower ke, ataupun supaya nak memperkenalkan diri dia ke. Jadi innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan dapat apa sahaja yang dihajatkan. Maknanya dibuat tu berdasarkan apa yang dibuat tadi. Ini perjuangan ni kita tengok balik ikhlas. Kalau ikhlas, kita tak bergaduh dengan sahabat. Kalau ikhlas, kita sentiasa memperbaiki hubungan dengan sahabat. Sebab apa? Sahabat ni bukan main-main. Contohlah begitu kan. Ataupun kalau ikhlas, kita akan terus tetap istiqamah walaupun susah.
Ni saya nak sebut sempena dengan bulan haji Zulhijjah ni, saya nak sebut sikit tapi belakang sikit lah. Apa sebenarnya yang sedang berlaku sekarang di atas muka bumi kita ini dalam keadaan yang ada sekarang. Tapi kita nak mulakan dengan ni dulu. Jadi kita kena faham bahawa berjuang mesti mula dengan ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni hanyalah mendapatkan redha Allah saja. Waridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Jadi hati mesti nak dapat redha Allah saja. Itu kejayaan yang paling tinggi. Habis boleh tak kita nak bekerja dapat gaji? Dapat gaji itu bukan niat kita. Niat kita nak ibadah pada Allah. Dapat gaji itu fadilah. Fadilah, fadail amal. Kelebihan beramal. Kelebihan beramal bila kita buat kerja, Allah bagi kita gaji. Bila buat kerja, bila buat sesuatu, Allah bagi kita sihat. Itu fadail. Kelebihan al-a'mal, amal yang kita buat. Jadi bukan niat. Jangan niat macam itu. Kalau kita niat, saya nak kerja kerana nak gaji. Niat kita kerja sebab gaji. Maksudnya kalau tak dapat gaji, tak kerja. Macam itu kan. Maka hal itu dipanggil syirik muwajahah. Syirik muwajahah. Syirik di dalam kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam qasad. Syirik qasad disebut. Syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Jadi niat mesti hanya kerana Allah saja. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Redha Allah yang paling besar sekali. Jadi ini kita kena betulkan. Jadi sebab tu innamal a'malu binniyat. Bila kita buat kerja satu, niat betul kerana Allah, walaupun susah, kita buat juga sebab kerana Allah, bukan kerana kerja. Ustaz, saya dah kerja kerja lebih masa ni. Sepatutnya daripada 8 sampai pukul 4 je. Ini dah sampai pukul 10 malam kita masih bekerja. Ada dapat gaji tak? Macam tu kan. Dapat gaji tak? InsyaAllah lah kalau kita ada rezeki lebih, kita dapatlah allowance, bonus contohnya kan. Kita panggil apa? OT kan? Overtime. Tapi kalau tak dapat, kita tak mampu lagi, kita kena sabar. Boleh ke kan? Tak apa, Ustaz, saya buat kerana Allah. Saya buat kerana Allah. Tak apa, lebih masa tak apa. Allah bagi. Allah akan bagi. Bukan saya nak minta gaji daripada Ustaz, saya minta gaji daripada Allah. Ini contoh. Maknanya walaupun kerja tu kadang-kadang kan kita buat lebih daripada kebiasaan, tapi kita buat kerana Allah, maka dia jadi ibadah. Jadi perjuangan. Jadi ini yang tak faham, ramai tak faham. Jadi ramai ingat kerja mesti gaji je. EPF ada Ustaz, EPF. Insurans ada tak insurans? Minta maaf lah, kami tak mampu nak bayar EPF sebagainya kan. Jadi tak mampu, tak apalah Ustaz, saya kerja tempat lain. Tak apa, tafadhal, tak ada masalah kan. Tapi innamal a'malu binniyat tadi tu dah bercampur. Ini disebut syirik muwajahah. Syirik muwajahah ni apa? Hati kita ada wajah-wajah yang lain ataupun ada sebab-sebab yang lain ghairallah, selain Allah. Ini disebut syirik qasad juga. Jadi hak ni kita kena betulkan. Jadi dalam hati kita hanya dapat redha Allah saja hati kita. Boleh tak kita nak dapat buat sesuatu supaya dapat masuk syurga? Boleh tak? Ini pun sebahagian ulama kita boleh, sebab masuk syurga itu pun sebahagian daripada iman. Kita tak akan cerita syurga kalau melainkan kita cerita Allah yang menjadikan syurga. Boleh tak supaya saya jauhkan maksiat supaya saya tak kena bakar daripada Allah? Boleh, sebab ni neraka Allah tu al-iman. Ini termasuk dalam iman. Jadi tapi darjatnya rendah berbanding dengan darjat kalau kita buat kerana Allah semata-mata, faqat lillahi ta'ala. Jadi sebab itulah Allah gambarkan Nabi Rasulullah SAW tadi, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Jadi apa sahaja yang diniat dalam hati dia, maka dia akan buat benda tu. Semua sekali. Jadi sebab tu kita kena tengok balik apa yang kita lakukan supaya mudah-mudahan perjuangan kita betul khalasah, bersih. Betul bersih. Jadi ini nak kena tengok-tengok betul-betul kan. Lepas tu kata Nabi, faman kana, maka siapa-siapa yang hijratuhu ilallah, hijrah dia kerana Allah, wa rasulih, dan kerana Rasul. Kerana Rasul ni maknanya apa? Bukanlah kerana pribadi Rasul tu semata-mata macam itu, tak. Wa rasulih, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rasulullah dah wafat. Kalau kita berhijrah kerana Rasulullah, Rasulullah dah tak ada. Tapi apa yang dimaksudkan sini bukan Rasulullah, tubuh badan Rasulullah tu, tapi risalah. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Islam itu sendiri. Maka siapa yang berhijrah ilallah wa rasulih, kerana Allah dan kerana risalah Rasulullah, kerana Rasulullah SAW tadi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan dapatlah Allah dan Islam. Dia akan dapatlah yang terbaik. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha. Kalau dia berhijrah kerana nak dapatkan dunia,
dan apa yang ada padanya tadi, au imrah yang kihuha, ataupun perempuan yang nak dikahwini, ataupun dia berijah kerana perempuan kerana nak kahwin, ataupun kerana laki-laki kerana nak kahwin, ilallah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia tadi, perjuangan dia tadi, amalan tadi kepada situ. Ini kena bersihkan. Kenapa saya sebut semula hadis ini permulaan pada pagi ini? Salah satunya kerana kita sedang berada di salah satu fasa yang amat kritikal kepada Al-Mahdiyin seluruh dunia, iaitu kita sama ada kita suka atau tak suka, fasa hijrah telah bermula. Dan bagaimana saya sebut dalam penyampaian sebelum ini, bahawa ada 3 prinsip Al-Mahdiyin. Yang pertama sekali adalah al-iman, yakin. Al-iman mesti ditarbiyah. Al-iman berasas kepada hati yang bersih. Hati perlu ditarbiyah, tarbiyah rohiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah Islam. Al-iman akan melahirkan amal. Kemudian prinsip yang kedua ialah wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wallazina hajaru, dan orang yang berhijrah. Jadi sekarang ini telah masuk kepada fasa di mana kita kena berfikir dengan serius berkenaan hijrah. Hijrah. Jadi sebab itulah semangat Zulhijjah yang kita nak lalui pada tahun ini bukan hanya sekadar nak korban. Ini ramai orang berfikir nak buat korban. Korban apa? Kambing, lembu, unta. Nak korban. Di mana? Di Malaysia, di Pakistan, di Palestin, di Thailand, di Bangladesh, di Afrika dan sebagainya. Jadi boleh tak nak korban di mana-mana? Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang kita nak sebut Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah, dia bukan fikir korban yang itu sahaja, tetapi dia berfikir korban untuk membina kekuatan. Sanggup berkorban. Egonya, perasaannya, segala kerja-kerja dia sanggup berkorban. Kenapa? Kerana dia nak kena melakukan hijrah. Wallazina hajaru, dia nak kena melakukan hijrah. Jadi Zulhijjah pada hari ini, bila kita sebut masuk bulan haji, bulan Zulhijjah ni bulan haji. Masuk bulan haji ni bukan bulan orang pergi haji. Sebab ada orang yang pergi haji, dia bukan nak pergi haji, dia nak melancong. Ada juga orang pergi haji sebenarnya dia nak melancong. Sebab tu dia tak fokus kepada khusyuk, dia tak fokus pun pada ikhlas, dia tak fokus pun kepada ibadah, dia fokus kepada jalan-jalan. Sembahyang duduk tepi-tepi aja. Kan? Tak nak masuk ke masjid, ramai orang, penuh orang, ramai sangat, dia sembahyang kat luar aja. Kadang-kadang tak sembahyang pun kat luar, sembahyang dalam bilik aja. Dia sewa, dia orang ada duit, sewa hotel dekat-dekat dengan yang nampak Kaabah kat bawah. Bila berdiri tu nampak Kaabah kat bawah tu kan. Dia tengok tu, dia sembahyang daripada. Bila imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Bila orang kata ni sembahyang ni tak terputus daripada saf, tak apa, di tanah haram tak apa, dia kata begitu. Tanah haram tak apa, boleh sembahyang terputus saf. Kemudian tanah haram tak apa, sembahyang ni 100,000 kali ganda. Jadi sebenarnya yang ada pada dia itu, hati niat itu bukan benar-benar nak jiddiyah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, tetapi nak bermudah-mudah dalam berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Ada hotel, tengok hotel cukup. Tengok Kaabah sayu hati. Kenapa tengok Kaabah? Tapi sembahyang daripada hotel je. Ni contoh. Jadi kita lihat ramai orang pergi haji pun nak melancong macam itu. Ada ramai yang macam tu. Ada ramai yang juga nak pergi haji kerana nak gelaran-gelaran tertentu. Saya ni dah ustaz dah, saya ni dah tak ada haji, tak syok lah. Kena ada haji juga pun pergi haji. Jadi ada juga haji yang ikhlas, ada. Haji memang betul-betul nak buat ibadah, ada. Jadi sebab tu semua tu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan haji tadi untuk ni, untuk dapat gelaran title haji, tuan haji, ataupun dapat supaya orang sebut dia orang yang dah pergi haji, contohnya lah. Ataupun dia pergi sebab nak
melancong-melancong. Lepas haji besok boleh beli ni, beli apa sebagainya, boleh pergi Gua Hira, boleh pergi ke tempat Madain Nabi Saleh, boleh pergi dekat tempat Taif ke, nak tengok Taif apa ni, ada buah-buahan Taif, nak pergi Madinah, nak beli baju ini baju itu contohnya. Kan, jadi ini tergantung kepada niat. Jadi sebab tu hakikat Zulhijjah bukan haji semata-mata, tetapi hakikat Zulhijjah adalah al-udhiyah. Udhiyah ini apa? Korban. Sebab tu ibadah yang besar yang digambarkan Rasul Sallam, antaranya di musim haji, di musim Zulhijjah ini ialah ibadah korban. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata, siapa-siapa yang boleh berkorban, maknanya buat ibadah korban, sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta dan sebagainya. Siapa yang boleh berkorban tapi dia tidak berkorban, Nabi kata apa? Jangan datang dekat dengan tempat semayang. Maknanya Nabi kata tak payah semayang lah macam itu. Ataupun jangan semayanglah dengan aku, jangan semayang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sebut sini ibadah korban ni Nabi suruh buat. Kalau kita tak boleh buat pun cuba usahakan, kecuali memang kita tak mampu, tak apalah. Kalau tak mampu tak apa, tapi yang mampu ni, yang mampu. Baik, sebab itu di dalam Zulhijjah ini bila kita sebut tentang haji, bila kita sebut tentang apa ni, ibadah-ibadah yang digambarkan sebagai hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat, suka sangat, hari yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari yang terbaik dalam satu tahun, hari yang terbaik iaitu hari hari pertama Zulhijjah sampailah ke hari ke-10 Zulhijjah. Jadi malahan sebahagian ulama menggambarkan 10 hari Zulhijjah ini lebih baik lagi daripada bulan Ramadan. Sebahagian ulama menghuraikan. Sebahagian ulama menghuraikan 10 hari ini lebih baik daripada 10 hari di malam 10 terakhir Ramadan. Lebih buat macam itu. Sampai Nabi kita apa? Sesungguhnya beramal di bulan 10 hari ini lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Lebih baik daripada berjihad, lebih kurang begitulah nak sebut kat sini. Jihad ya, kecuali dia pergi berjihad dan dia mati syahid pada masa, dan jihad terbaik pada dia lah, dia mati syahid itu besar lah, mati syahid dan ahsanul khatimah, kematian yang terbaik. Tapi kan Nabi kata lebih baik berjihad, lebih baik berjihad sampai macam tu. Kenapa? Bukan maknanya kerana dia bulan Zulhijjah, namanya Zulhijjah. Bukan kerana bulan haji, ada orang naik haji. Bukan kerana bulan korban, ibadah korban, ada korban, tu bukan. Tetapi digambarkan sebahagian ulama kita bahawa kenapa 10 hari ini adalah hari yang terbaik daripada hari-hari yang terbaik di hari-hari sepanjang tahun. Kerana pada hari 10 hari itu Allah menghimpunkan semua ibadah-ibadah dalam satu masa. Maknanya oleh kerana terbaiknya hari tersebut, maka Allah himpunkan daripada ibadah yang fardiyah, contohnya sembahyang, puasa, baca Quran, itu ibadah individu kan, fardiyah. Dan juga ibadah jamaiyah, jamaiyah seperti ibadah haji. Seperti ibadah haji diwajibkan jemaah. Maknanya kalau sembahyang Jumaat tu kan, kalau kita tak buat masih lagi fardu kifayah. Kalau sembahyang 5 waktu kita tak buat jamaah, masih lagi lepas lulus kena buat. Tak buat pun tak apa. Tapi haji ni kena datang semua, pergi kumpul satu tempat, pergi kumpul ke Baitullahil Haram, pergi ke Arafah wukuf, pergi ke Mina, Muzdalifah, berkumpul, buat sama-sama, buat sama-sama. Kenapa kena buat sama-sama? Sebab tarikhnya sama, masanya sama. Tak kira lah kamu ni raja ke, ataupun kamu ni buruh ke, ataupun kamu tak ada kerja langsung, penganggur, ataupun kamu daripada negara mana, siapa pun wajib buat benda yang sama secara berjamaah. Kenapa berjamaah? Walaupun kita tidak niat berjamaah, wukuf secara jamaah tadi, tapi dibuat secara jama'i. Allah kumpulkan, Allah himpunkan. Kenapa? Kerana Allah sayang sangat dengan 10 hari ini. Jadi ulama menggambarkan Allah menghimpunkan semua. Itu yang maknanya kita kata hebatnya 10 hari ni, 10 hari Zulhijjah. Tetapi malangnya dalam 10 hari Zulhijjah ini kita takkan boleh buat semua benda itu, melainkan ada kekuatan al-iman dan kemudian kekuatan kita untuk berjuang dan sanggup berkorban. Lepas tu Allah latih kita semua dalam 10 hari ni. Allah latih semua benda serentak kan. Baik. Jadi sebab tu dari sini pada pagi ni kita nak kena rasa, apabila kita nak berjuang di akhir zaman, maka hendaklah kita merasakan bahawa kita wajib untuk
merendahkan diri kita kepada Allah dengan penuh keyakinan, kemudian kita berhijrah pada jalannya. Berhijrah pada jalannya. Kenapa? Kalau kita tidak berhijrah pada jalannya, maka kita akan tertinggal. Sebab tu saya nak gambarkan haji pada tahun ni adalah haji yang amat penting. Yang amat penting. Bukan kata haji yang lain-lain tak penting, tapi haji pada tahun ni amat penting. Kenapa amat penting? Kerana kita sedang ini bukan yang terpenting. Yang terpenting lepas ni, sekejap lagi yang kita akan sebut. Tapi yang penting, amat antara penting ni, dia yang amat penting. Kenapa? Kerana haji pada tahun ini adalah merupakan satu haji yang mendekatkan diri kita dengan haji-haji kebangkitan Islam. Haji-haji kebangkitan Islam. Jadi dekat dalam haji pada tahun ini, walaupun banyak halangan, ada yang kena cocok lah, kena apalah, kena ni lah, kena tu, macam-macam kena buat kan. Kena ambil 1, 2, 3 dan 4, diwajibkan ambil sebagainya kan. Alhamdulillah kan, diwajibkan tu pada orang-orang tertentu saja kan. Jadi orang tertentu ni maknanya orang yang nak ikut lah kan. Diwajibkan dan sebagainya, tetapi Alhamdulillah kan, walaupun susah sebagainya, kita boleh pergi, sebahagiannya boleh pergilah. Jadi bagi yang tak boleh pergi, tak apa. Jangan kita kata alah tak, sebab Allah tak izin lagi. Allah tak izin lagi. Jadi Allah akan panggil siapa yang nak panggil ajalah. Kalau kita bernasib baik, insya-Allah kita boleh pergi kan. Lebih kurang itu. Tapi maknanya bukanlah yang tak pergi tak nasib baik. Dia tak buruk, bukan, tetapi Allah akan siapkan dia sesuatu. Tapi apa yang saya nak sebut pada pagi ini, hendaklah kita merasai bahawa sesungguhnya kita nak mengambil bekalan di dalam bulan Ramadan ini, Zulhijjah ini, itu bekalan untuk meningkatkan diri kita supaya boleh mendekati ibadah berkorban. Bukan korban saja, udhiyah, korban, tapi berkorban. Berkorban ke mana tu? Berkorban untuk berhijrah. Kerana panggilan hijrah telah semakin hampir. Jadi sebahagian daripada ulama-ulama yang saya bincang-bincang, saya tengok, dan Alhamdulillah sebahagian daripada mereka telah mendapat tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telah semakin dekat dengan peristiwa hijrah. Dan maksud hijrah ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'dul fath, ataupun la hijrah ba'dul fath illa niyah wal jihad, aqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hijrah daripada Mekah ke Madinah sebagaimana yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hijrah yang ada ialah al-niyat dan jihad. Jadi apa maksud niat tadi itu kan? Maksud niat tadi itu ialah dia berhijrah menuju kepada kebaikan, menuju kepada islah, menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu dia insya-Allah. Jadi sebab tu kita nak kena tengok di sini bagaimana kekuatan tadi. Yang saya nak bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dan berkata dia bahawa berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima al muslim min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, Bukhari dan juga ada Muslim dalam riwayat yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini penting no? Apa dia kata Rasulullah? Qala, sesungguhnya kata Rasulullah, al muslim man salimal muslim. Seorang muslim itu adalah dia akan menyelamatkan muslim yang lain. Jadi maknanya muslim ni, muslim lain terselamat daripada kejahatan-kejahatan dia. Apa kejahatan-kejahatan dia? Apa perkara-perkara yang buruk? Lisanihi, daripada lidah dia. Jangan ada kita nak cakap buruk pada orang. Jangan kita cerita buruk pada orang. Pada hari ni, macam mana orang yang keliling kita ni buat jahat pun, buat tak elok pun, jangan cerita buruk kat orang. Jangan. Kalau kita dah terlepas, tak apalah, kita mohon ampun ke Allah.
Jadi bulan Zulhijjah ni jangan mengumpat pada orang, jangan memfitnah orang. Fitnah lagi lah. Namimah ni mengadu domba besar dosanya. Namimah ni besar dosanya. Jangan kita mengumpat orang, besar dosa. Ini semua dosa besar. Jangan kita fitnah orang. Maka seorang Muslim terselamat daripada seorang Muslim yang lain, daripada kejahatan lisanih, kejahatan lidah dia. Wayadi, yang juga keselamatan daripada tangan dia. Kita tulis, type dekat Telegram, type dekat kita kata FB kita kutuk orang ni, fitnah orang ni, tengok video sini, tengok video sana, supaya orang nampak kelemahan dia, keburukan dan sebagainya. Jangan. Nabi kata seorang Muslim dia terselamat daripada daripada keburukan dia kepada Muslim yang lain tadi. Jadi Nabi sebut lisan dan tangan. Tangan ni maknanya bukan kalau dulu ingat pukul tumbuk tu ingat dosa tangan. Tak, dosa tangan menaip ni. Kita upload video orang menunjukkan keburukan orang lain, upload dia, satu dunia nampak, berdosa kita. Itu dikira mengumpat. Kalau kita betul-betul nak memperbaiki seseorang, nak tegur seseorang, nak sebut orang, nak memberikan apa kata tunjuk ajar kepada manusia yang lain, bukan cara kita menunjuk kelemahan-kelemahan seseorang itu. Itu namanya mengumpat. Siapa kita? Kita ni qadi ke yang boleh menjatuhkan hukum? Kita ni mufti ke yang boleh jatuhkan hukum? Kita ni majlis fatwa ke nak kata hak ni salah, ini betul? Siapa kita? Yang berlaku, kita akan jadi pemecah belahkan lagi. Dia akan memecah belahkan lagi. Kita tunjuk gambar orang ni, tunjuk video orang ni. Ini adalah gerakan politik Zionis. Itu je. Zionis memang suruh kita bergaduh macam tu. Jadi kita jangan. Kalau orang yang buat itu, dia punya hal dengan Allah. Kita jangan dedahkan kejahatan orang, dedahkan keburukan orang. Kita rasa orang ni salah lah apa sebab. Jangan. Kenapa? Ini salah satu daripada perkara yang Nabi sebut. Bukhari, Muslim, hadisnya sahih. Al-Muslim man salimal Muslim. Seorang Muslim akan selamat daripada seorang Muslim yang lain pada lidahnya, kata-katanya. Biyadih, wayadih ni tangannya. Kemudian apa yang disebut? Wal muhajir man hajara manaha Allahu an. Jadi kata Rasulullah SAW, al-muhajir. Siapa muhajir ni? Jadi kita sebut hari ini ialah orang yang meninggalkan segala yang Allah larang, segala yang Allah tegah, dia tinggalkan. Itu muhajir. Jadi nak tinggalkan yang kita suka bukan senang, perlukan kepada pengorbanan. Nak tinggal yang selalu kita buat, kita selalu mengumpat orang, kita selalu cerca orang, kita selalu cela orang, kita selalu fitnah orang. Nak tinggalkan bukan senang, kena mengorbankan nafsu kita. Korban nafsu ni maknanya bukanlah kita potong nafsu kita tu, tak ada langsung nafsu, tak. Maknanya kita kena kontrol, kawal dia. Jadi sesiapa yang hajara, berhijrah tadi daripada perkara yang sia-sia, perkara yang buruk, mungkar dan maksiat, kepada perkara yang utama, maka dialah orang yang sanggup berkorban, yang orang yang akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bersama Al-Mahdiin. Siapa yang berhijrah daripada semata-mata urusan dunia, meniaga fikir dunia, belajar fikir dunia, belajar fikir dunia, meniaga fikir dunia, kita buat kebun fikir dunia, semua dunia aja, apa yang saya dapat dari sudut duitnya sebagainya, fikir hak tu saja, maka dia belum lagi sanggup berkorban dan sanggup berhijrah. Jadi dia nak kena berhijrah, berpindah daripada semata-mata dunia kepada urusan akhirat, berkebun untuk akhirat, bekerja untuk akhirat. Dunia dapat tak? Dunia dapatlah. Allah bagi, ada fadilat dia. Semua benda ada fadilatnya, semua ada kelebihannya. Kalau kita meniaga, fadilatnya mungkin kita untung, dapatlah duit. Tapi bukan itu hajat kita. Bukan semata-mata kita buat sesuatu kerana dunia tadi, tapi kita buat sesuatu kerana akhirat, kerana Allah. Berpindah daripada jahil kepada ilmu, daripada kita tak tahu kepada belajar. Hari ni ada orang duk bantai-bantai alim ulama kita. Ada orang duk pukul orang soleh di kalangan kita. Mungkin dia bukan alim. Ada pula sekarang ni
Kita nak kena iktiraf orang ni, siapa-siapa yang ada sijil agama daripada diploma ijazah sampailah master, PhD, baru boleh cakap pasal Islam. Ada pula orang yang nak keluarkan pandangan macam tu. Jadi orang yang lain tak ada ijazah, tak ada diploma, tak ada apa, belajar kat pondok aja, belajar kat Mekah aja, duduk dengan talaki, dengan tuan-tuan guru duduk talaki, mana dapat sijil? Duduk talaki mana dapat sijil? Duduk dalam tarbiyah, proses tarbiyah Islamiyah harakiyah yang secara informal, tapi dia mendapat satu yang baik, yang hebat tadi, mana dapat sijil? Jadi dia nak dapat sijil. Di sijil ni maknanya yang mengikuti sistem yang ada sajalah, sistem yang dibuat oleh Mulkan Jabbariyah sahaja. Jadi ada pula orang kata itu. Jadi dia tak boleh panggil ustaz. Sebab apa? Sebab dia ni belajar tak sampai SPM pun. Tak ada diploma, tak ada degree, tak ada apa master, PhD. Saya nak tanya, kan Rasulullah SAW ada diploma ke? Datuk Rasulullah SAW ada stamp ke? Sayyidina Abu Bakar Ibn As-Siddiq radhiyallahu an ada degree ke dalam pengajian Islam? Saya nak tanya, itu zaman Nabi mana ada universiti? Kalau betul lah zaman Nabi tak ada universiti, tentu Nabi dah kata, okey Abu Bakar, aku hadiahkan kau ini ijazah, iaitu engkau ni boleh mengajar sekian, iaitu engkau ijazah bahagian usuluddin, engkau ni bahagian tauhid. Kalau bahagian tauhid, kita bagi degree kepada Mus'ab bin Umair contohnya, ataupun bahagian apa ni, bukan tauhid, ini hubungan antarabangsa, bagi Mus'ab bin Umair. Kalau bahagian undang-undang, bagi kepada Umar bin Khattab. Ini degree dia, ini PhD. Ada pula orang kata kalau tak ada degree PhD, maka dia telah membuang semua sistem talaki. Dia telah meruntuhkan semua sistem talaki daripada tuan guru yang bersanad, daripada tuan guru kepada tuan guru sampailah pada habis, kan? Jadi habis semua. Kenapa dia kata kena iktiraf? Dia minta kerajaan iktiraf. Dia minta maaf, saya nak sebut kat sini. Siapalah kita nak iktiraf seseorang itu baik tak baik? Kita ni siapa? Qadi ke kita? Mufti ke kita? Hakim ke kita? Okey, nak suruh kerajaan buat. Kerajaan ni betul-betul ke memahami akan hakikat Islam tu? Kalau kerajaan memahami hakikat Islam, tentu tidak berlaku campur aduk di antara hukum-hukum dalam kerajaan tadi. Kan? Apa firman Allah Taala, kan? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Tapi tiba-tiba campur. Mengaji boleh. Haji boleh. Pergi belajar Islam boleh. Tapi konsert boleh, campur laki perempuan, dia pun pergi sekali. Kan, minum arak boleh, LGBT tak apa, ini hak masing-masing hak, tak apa. Tak apa pula. Bercampur aduk. Jadi kita jadikan orang yang bercampur aduk itu menjadi qadi dan hakim. Nak kata ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni betul, dia ustaz ni betul, macam itu. Jadi ini semua arus yang ada. Jadi kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kepada urusan daripada jahil. Kita kan, saya nak memandaikan orang lain, daripada jahil kepada pandai, daripada jahil kepada jahil. Jahil kepada lebih jahil lagi. Kenapa lebih jahil? Kerana dia mengiktiraf sekular, mengiktiraf liberal. Apa sekular liberal? Sistem yang dia nak tu, sistem Mulkan Jabbariyah tu, sekular dan liberal lah. Nanti kita ada orang salat sesat lah sebagainya. Siapa kita nak cakap orang tu sesat? Siapa kita? Jadi apa yang penting? Yang penting sebenarnya bukan nak sesatkan orang. Yang penting ialah dakwah. Pergi kepada mereka sama-sama secara ikhlas, duduk diam-diam, bincang-bincang sama-sama alim ulama, supaya umat ni, orang masa ni, rakyat ni tidak keliru. Ustaz ni salah, ustaz ni bid'ah, ustaz ni sesat. Jadi ulama ni telah jadi permainan, macam tengok Gusti WWF, atau macam tengok tinju, kan? Muhammad Ali lawan ni, kan? Khabib kan, lawan dengan apa nama tu, kan? Jadi McGregor ke apa, kan? Jadi macam ulama ni dia jadi macam peninju. Macam pasukan Malaysia lawan pasukan Indonesia. Macam pasukan Wahabiyah lawan pasukan Aswajiyah. Jadi dah jadi macam peninju dah ni.
Jadi rakyat ni tak tahu mana satu menang. Ni nampak yang ni menang sikit, yang ni kerajaan yang ni sokong, kita bersama dia. Hak ni pula yang kerajaan tak sokong, kita tak bersama dia. Besok parti politik lain pula menang, naik memerintah negara, kerajaan sokong yang ni pula, kita bersama dia. Kerajaan sokong ni. Jadi politik tu menjadi dasar, asas. Jadi kita ikut arus senang tu. Jadi kita berpindah daripada jahil kepada menjahilkan lagi orang. Patutnya kita kena kembali balik kepada sistem Islam yang sebenar. Dulu zaman Rasul macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW dia pakai talaki, kena duduk. Dia bukan pergi universiti, walaupun saya tak menafikan universiti itu satu yang bagus, yang baik. Kan? Ada ilmu di situ, ada perbincangan di situ, ada kajian di situ, ada research dan sebagainya. Bukan kita kata benda itu tak baik. Tetapi jangan meletakkan sebagai satu-satunya neraca kita untuk mengiktiraf seseorang berdasarkan kepada liberal, sekular yang ada dalam sistem kehidupan hari ini. Dan akhirnya akan menyebabkan orang yang saleh, yang warak, yang bertakwa diputuskan daripada orang-orang yang hanya mengutamakan degree sahaja, yang mana dalamnya, saya sebut sebelum ni kan, saya mengajar UAE lama juga, saya mengajar UAE, saya ada mengajar beberapa universiti juga. Ada orang dapat A dalam pengkajian Islam, dapat A, tapi dia tak semayang, tak kisah. Salah seorang ustaz saya sebut nama ustaz ni sebab dah meninggal dunia, Ustaz Abdullah Akili rahimallah. Dia merupakan seorang ustaz yang merupakan bekas pelajar UC Melaya. Dia ada cerita dalam perbincangan kami, dia kata satu hari dia pergi nak balik kampung lepas belajar ni, cuti nak balik kampung bulan puasa, nak masuk pergi raya. Dia duduk dengan kawan-kawan sama dengan dia pergi naik bas tu. Duduk naik bas, kemudian kawan-kawan API ni Akademik Pengajian Islam. Ustaz lah, bakal ustaz lah. Dia datang dekat Ustaz Abdullah, dia kata, anda tahu ke kenapa? Hari ni kan ana sebenarnya dah lama tak puasa. Kenapa tak puasa? Sahaja je tak puasa. Dia kata, pengajar pengajian Islam kata dia tak puasa. Mana tak puasa? Semayang hantar ni pengajian Islam ni. Alah, dapat A cukup lah. Nampak? Jadi didikan kita sampai macam tu. Dia kata masa kami masih lagi salah seorang murabbi saya ni, Ustaz Abdullah Hakili rahimahullah, salah seorang masa saya belajar. Saya kata, habis Ustaz, macam mana Ustaz orangnya? Inilah hakikatnya orang yang duduk dalam proses tarbiyah, dengan orang yang duduk dalam proses pendidikan sekular. Jadi orang tarbiyah ni, walaupun dia tak nampaklah ada degree, PhD sebagainya, tapi Allah izin akhlaknya, adabnya, kan, ibadahnya, sebab dia nak islah diri dia. Dia nak perbaiki diri dia. Dia nak betulkan akidah dia. Tapi orang terlibat sekular ni, yang penting dia sanggup bangun malam, bukan nak tahajud, dia sanggup bangun malam nak study. Bila masa exam, study supaya apa? Boleh dapat exam dapat A. Dapatlah dia A. Alhamdulillah dapat A. Ada orang ramai dapat A, berbangga dengan A. Dalam degree dia banyak A, bangga dengan dapat A ni kan. Ada orang begitu. Saya cerita pernah ni pengalaman kami sendiri di UAE. Saya tak payah sebutlah siapa sebab ini satu keaiban, saya cuma nak contoh sahaja. Apa dia? Dia pengajian Islam, ambil pengajian Islam tapi tak semayang. Bila pencerahnya tengok dekat surau, dia semayang tak? Tak semayang kat surau. Dia ingat semayang kat bilik lah agaknya. Pokok semayang seorang-seorang. Semayang individu kan boleh, tak ada masalah. Dia pergi tengok, rupanya kat dalam bilik dia jumpa dengan kawan roommate dia, bukan dia tak semayang juga, tapi dapat A. Itu yang pensyarah dia pelik. Akhirnya pensyarah pergi tengok, dia perangai nampak buruk, tapi belajar dapat A. Ketah dia pergi nak tengok, akhirnya tak semayang. Baru tahu tak semayang, dia pun kata dia tak boleh bagi A. Paling tinggi aku boleh bagi kat engkau C saja. Marah dia, jumpa dengan rektor. Rektor pun dah meninggal, Prof Kamal pun dah meninggal juga, rahimallah. Jadi maknanya sistem sekular ni menjadi kita kata neraca kepada kehidupan orang beriman, jauh daripada hakikat yang sebenar. Jadi sebab tu kita jangan rendah-rendahkan orang lah. Siapa kita nak rendahkan orang? Kita ingat kita dah cukup pandai ke nak memandai-mandaikan orang ni? Dia nak sebut kat sini, sebab itulah kita nak sama-sama melihat
Hijrah maknanya berpindah daripada ilmu jahil kepada ilmu. Jadi ilmu ni bukan ilmu yang semata-mata yang diiktiraf oleh mulkan Jabariyah. Tapi ilmu yang diiktiraf oleh Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang melahirkan at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi kamu, di sisi Allah SWT, ialah orang yang paling bertakwa. Ilmu yang melahirkan takwa, ilmu yang melahirkan adab, akhlak, ilmu yang melahirkan kekuatan untuk beramal dan berjuang. Bukan ilmu sekadar ilmu boleh letak dekat gantung, dekat dinding kita ni, gantung, ni sijil saya, ni sijil saya dapat PhD, dapat master, ini sijil saya dapat A semua. Saya kagum dengan dapat A semua. Dapat A belum tahu takwa. Siapa kita nak mengatakan diri kita lebih baik daripada orang? Allah tegur dalam Quran. Cuba cari ayat tu. Ada. Saya tak nak baca kat sini. Tengok supaya baca sini, cari sini. Jadi sebab tu nak sebut sini, sampai masa untuk kita berhijrah. Jadi Zulhijjah yang kita lalui pada tahun ini bukan sekadar Zulhijjah. Orang pergi haji, orang buat ibadah korban, ramai dah pakat-pakat ibadah korban. Saya minta maaf, saya sebut sikit lah. Saya sebut sikit. Rupanya bisnes ibadah korban ni juta. Easy korban. Saya sebut easy korban sebab easy korban orang ramai kenal kan. Easy korban ni juta. Keuntungan dia juta. Begitu juga dengan korban-korban lain, juta. Bukan saya kata tak elok, servis tu tak apa, buatlah. Tapi yang saya bimbang ialah korban bukan lagi korban tetapi bisnes. Orang yang nak korban tu dia buatlah korban, baguslah. Alhamdulillah. Orang yang nak menguruskan korban bisnes. Dia tak jadi dah ibadah, dia tak jadi dah merupakan satu fardu kifayah. Tapi ustaz, kita kena ada bisnes. Kena ada bisnes. Kalau tak bisnes macam mana ekonomi nak? Betul, ada bisnes betul. Tapi niat kena betul. Jalan kena betul. Baik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini saya nak sebut Zulhijjah pada tahun ini ialah Zulhijjah yang perlu kita faham sebagai dalam konteks iman, beriman kepada Allah. Dan Zulhijjah ini bukan hanya sekadar haji, umrah dan juga ibadah-ibadah yang lain, tetapi Zulhijjah sebenarnya untuk satu bulan untuk kita memahami hakikat berkorban. Berkorban untuk apa? Perjuangan. Untuk perjuangan yang macam mana? Perjuangan yang nak menegakkan din Allah di atas muka bumi ini. Dan perjuangan itu sudah terlalu hampir. Tuan-tuan, saya tak boleh bagi apa yang ada dalam hati saya seluruhnya. Sebab kalau saya bagi, ada yang faham, ada yang tak faham. Dan yang tak faham mungkin akan rasa susah hati. Jangan. Saya kata dah terlalu dekat. Dah terlalu dekat. Tanda-tandanya yang Allah berikan kepada orang-orang alim kita, orang yang saleh, orang yang warak, muhakkikin, banyak dah terlalu dekat. Dah terlalu dekat. Jadi saya hanya boleh cakap macam itu je. Dan sebab tu pada bulan Zulhijjah ini saya ingin mengajak diri saya dan diri semua sahabat-sahabiah Ansar dan juga semua tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama ni, yang pertama ambil peluang. Kita baru dalam di peringkat awal hari yang keberapa, yang ketiga kot Zulhijjah. Kita ada beberapa hari lagi ni. Penuhkan tiap-tiap malam dengan tahajud. Kalau tahajud tak boleh, bangunlah juga, minta doa pada Allah. Tak boleh nak bangun tahajud, tak boleh doa pada Allah. Ni 10 hari yang terawal ni, bulan Zulhijjah ni, kita ambil peluang. Doa-doanya mustajab, amalannya mustajab, zikirnya mustajab. Tetapi mustajab macam mana? Yang pertama, niat kita. Niat kita mestilah untuk dapat redha Allah. Mestilah untuk bersihkan hati kita. Kita niat, saya berzikir ni, apa zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun tak kira zikir apa pun yang lain yang Allah SWT telah memperkenankan, zikir-zikir yang sahih ataupun zikir-zikir yang ada ikatan dengan Islam, bukan zikir yang merapu-merapu contohnya. Wa insing mata kaji sebarang insing ke, zikir-zikir yang daripada tempat-tempat atau daripada mana zikir. Niat kita apa? Nak dapat redha Allah. Hajat kita dengan zikir, dengan solat bangun malam, ya Allah, bersihkanlah diri aku ni, ya Allah, aku bertaubat.
niat bertaubat. Aku bertaubat, ya Allah, bersihkan diri aku ni, Allah. Minta Allah bersihkan hati, bersihkan pemikiran kita. Kenapa kita minta hak tu? Hajat kita tadi, supaya mudahlah kita mendapat cahaya Allah. Moga-moga dengan cahaya Allah tu dapatlah kita beramal untuk redha Allah. Minta macam itu. Banyak kan? Bayangkan kita berada di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, dan inilah peluang. Okey, kenapa penting sangat kita ambil perkara ini? Kerana kita tidak tahu. Tengok haji tahun ni, kalau ada tanda-tanda daripada haji ni yang besar, tanda-tanda yang besar kan, maka mungkin lepas ni kita akan berhadapan dengan hari-hari kemunculan Dajjal. Hari-hari kemunculan Dajjal. Nabi gambarkan apa? Yaumul Khalas. Yaumul Khalas. Jadi Yaumul Khalas ni, ditanya kepada sahabat-sahabat, ya Rasul kata, sahabat-sahabat, ya ashabi, tahukah kamu Yaumul Khalas? Apa dia? Hari-hari pembersihan. Apa dia hari-hari hari-hari ya pembersihan, hari-hari kita apa ni, Yaumul Khalas lah disebut. Maka kata Nabi 3 kali sambil sebut, tanya sahabat, wallahu rasul alam. Jawab sahabat, wallahu rasul alam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu, kami ni manalah tahu, kami ni mana tahu. Maka Nabi kata Yaumul Khalas adalah hari-hari di mana Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar. Hari-hari Dajjal akan keluar. Jadi maknanya hari Dajjal keluar ni dah dekat. Kalau hari Dajjal keluar dekat, kita ada 10 hari ni lebih kurang, dah tinggal berapa hari ni kan. Ambil peluang. Kita bersiap bersedia, bangun malam, siangnya bila kita bekerja, pastikan kerja kita tu ibadah. Macam mana nak pastikan ibadah? Niatnya kerana Allah. Niat kerana Allah. Tapi kita kerja dapat gaji, tak apa tak? Tak apa, dapat gaji tu fadail kepada kerja. Kelebihan bekerja. Dapat untung, bisnes dapat untung. Bisnes tu adalah dia punya fadilat kerja. Dapat kelebihan bekerja tu, Allah bagi rezeki. Dari sudut bisnes daripada untungnya apa, itu tak apa. Niat kerana Allah. Betulkan niat kerana Allah. Betulkan niat kerana Allah. Jadi siangnya kita beribadah, berjuang, bekerja, meniaga, ikutlah apa kerja kita tadi. Malamnya kita bangun malam kita minta ke Allah, minta sungguh-sungguh. Ni Dajjal nak keluar dah ni. Minta sungguh-sungguh. Tanda dah nampak dah dekat dah. Ulama-ulama kita nampak. Ulama yang ada basirah. Ulama tak ada basirah tak nampak. Ulama tak ada basirah masih seronok tengok bola lagi. Masih seronok tengok bola sepak. Ini ulama tak ada basirah. Dihulas, Malaysia menang 10-0. Oh, Malaysia ni bagus sekarang. Ulah ini semoga mendapat apa kan. Dia masih cerita tentang bola sepak lagi. Minat dengan Liverpool. Minat dengan Manchester United. Masih lagi minat dengan dunia. Ini ulama-ulama yang tak ada basirah. Kan? Cakapnya dunia. Fokusnya dunia. Yang dia utamakan dalam hidupnya pangkatnya, dapat duitnya, jusanya, gajinya, popularitinya. Yang dia paling utamakan popular. Sebab tu banyak guna YouTube. Daripada asal jadi orang da'i, asalnya da'i, pendakwah, asalnya ustaz, mengajar, mualim, akhirnya jadi YouTuber. Jadi jawatan YouTuber tu lebih penting daripada jawatan da'i. Jadi ulama-ulama yang terlibat yang suka dirinya didedahkan, dipopularkan. Hubbud dunia wa hubbud riasah. Hubbud riasah ni suka, cinta kepada kepimpinan, nak jawatan. Dan hubbud riasah, nak jawatan. Ini semua ulama tidak ada basirah. Saya tak ada cakap siapa-siapa Ini tazkirah untuk diri saya dan diri semua sekali. Jadi kita kena sama-sama melihat bahawa ulama yang ada basirah dah melihat dah dengan min laduni, dengan ilmu yang Allah bagi tadi, bahawa Dajjal nak keluar dah tak lama dah. Dajjal nak keluar dah tak lama dah. Maka kita ambil peluang. Allah bagi hidup dalam 10 hari ni kan, sebelum sampai kepada 10 Zulhijjah. Ambil peluang tiap siangnya malamnya. Tingkatkan kehidupan kita dengan doa, zikrullah, minta ke Allah ampun, minta ampun ke Allah. Kita banyak dosa.
saya pun banyak dosa, minta ampun pada Allah, sama-sama kita. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dibersihkan oleh Allah, supaya kita diberikan Allah, dibukakan rahmatnya, barakahnya, supaya diberikan kepada kita kekuatan untuk kita berhijrah. Jadi hijrahnya daripada benda yang sia-sia kepada benda yang amal yang qawi, amal kuat. Daripada urusan dunia kepada urusan akhirat. Daripada jahil kepada ilmu yang bermanfaat. Sehingga akhirnya sampai kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman Nabi Rasul SAW dulu, Rasul SAW mewajibkan semua sahabat berhijrah. Sahabat kena hijrah, wajib hijrah. Kecuali yang terhalang tak boleh. Yang terhalang tak boleh pergi. Jadi zaman kita ni, ketika kita sedang mendekati Yaumul Khalas, hari di mana Dajjal akan keluar mengisytiharkan dirinya, maka hendaklah kita mewajibkan diri kita untuk hijrah. Dan hijrah ni bukan daripada Mekah ke Madinah begitu mana, bukan, itu bukan hijrah. Nabi kata dah tak ada dah, la hijrah ba'dul fath, tidak ada hijrah Mekah Madinah macam mana sahabat buat tadi selepas pembukaan kota Mekah, illa niyah wal jihad, melainkan dengan niat untuk islah dan jihad melakukan islah. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Wa man ghuraba ya Rasulullah? Alladhina yaslihun idza fasada an-nas. Bermula Islam dalam keadaan dagang ganjil asing, kemudian Islam menjadi hebat semula. Kemudian dia akan dia hebat, kemudian dia akan menjadi ganjil lagi, asing lagi, ghuraba semula. Maka kan beruntung orang ghuraba, untung orang yang terasing itu. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, siapa dia? Waman ghuraba, siapa dia ni? Alladzina yaslihun idza fasada an-nas, mereka orang yang melaksanakan islah ketika mana manusia lain rosak. Manusia lain sibuk cerita pasal video ni, video tu, cerita pasal bola sepak ni, bola sepak tu, cerita pasal macam-macam dunia. Manusia rosak dengan dunia, rosak dengan akhlak, rosak dengan ilmu yang diikuti dengan nafsu. Tetapi yang ghuraba ini, orang yang ghuraba ini, orang yang terasing ini, dia sibuk dengan islah. Islah apa? Islah yang pertama sekali niat, dia nak baiki diri dia, dan jihad, dia membina kekuatan sistem, membina kekuatan Islam. Membina kekuatan Islam secara jama'i, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah SWT, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jadi saya nak kena berhenti sebab ada meeting lepas ni, ada satu mesyuarat lain pula. Jadi saya nak minta ampun pada Allah andainya apa yang saya sampaikan ni salah dan sebagainya. Tapi saya sebut sesungguhnya banyak dah tanda-tanda keluar yang terlalu dekat. Saya tak boleh cerita semua di FB ni, tak boleh cerita semua. Kalau saya cerita semua, nanti akan ada orang yang tak bersedia dan kemudian dia akan takut. Ataupun ada orang yang tak bersedia, kemudian dia akan menjadi melampau. Akan ada orang yang tak faham sunnah, JDT dan sebagainya, dia akan ikut arus, lebih teruk, lebih jauh, ikut arus lagi. Jadi ada sebabkan rahsia memang Allah jadikannya rahsia untuk orang-orang yang tertentu sahaja. Sebab tu dia namanya sir. Sir. Kalau kata dalam kitab, contohnya dalam kitab apa namanya, Abdul Qadir Jalani rahimahullah, kata Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar. Saya suka kitab tu kan, Sirrul Asrar. Rahsia dalam rahsia. Tetapi siapa yang kita nak jadikan panduan? Jadi panduan untuk mendapatkan rahsia-rahsia yang mungkin tak boleh didedahkan. Sebahagian tak boleh dedah. Kalau dedah nanti jadi syirik, macam-macam lah. Jadi rahsia ni hanya untuk orang-orang yang diberikan pengetahuan tadi. Maka orang inilah memimpin. Siapa dia? Orang yang ada basirah lah. Orang yang ada ilmu, ada basirah, yang ada kekuatan-kekuatan untuk memimpin umat dengan akhlaknya, takwanya dan sebagainya. Itulah orangnya. Kita kena carilah orang macam itu. Jangan cari orang yang masih lagi meletakkan bola sepak di depan, masih lagi meletakkan populariti di depan, masih nak jaga pangkatnya, tidak bersifat takwa dan warak. Jadi kita kena carilah orang-orang yang soleh, carilah. Ada banyak kat depan kita, ramai, tak apa. Dan ikutlah siapa-siapa pun tak apa, insya-Allah. Jadi tu insya-Allah saya mohon ampun lah cakap banyak-banyak ni. Dah lama tak cakap ni.
Maknanya dah dekat seminggu lebih tak cakap ni. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki saya akan masih lagi dalam musafir. InsyaAllah saya akan ada musafir lagi. Nanti tengoklah kalau ada peluang saya sampaikan apa yang saya boleh sampaikan, saya sampaikan insyaAllah. Cuma marilah sama-sama kita sentiasa baiki diri kita, ambil peluang 10 Zulhijjah yang awal ini, dan hari-harinya, malam-malamnya hidupkan insyaAllah. Dan jangan lupa doakan untuk kami lah, untuk saya juga ni insyaAllah. Wallahu alam. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi bagi mereka yang daripada Ansar, sahabat-sahabat dari Ansar yang ada dalam Telegram yang CC yang saya bercircle CC kita tu, insya-Allah akan ada satu perkongsian, sila rujuk kepada Telegram. Mungkin ada di kalangan kita yang terlepas Telegram, tengok ada rujuk pada Telegram. InsyaAllah ada satu perkongsian important, penting, urgent and important. Saya nak sampaikanlah kepada sahabat-sahabat Ansar yang ada di sinilah insya-Allah, untuk kita sama-sama. Dan ini adalah berkenaan dengan beberapa perkara yang penting lah insya-Allah. Tapi itulah saya nak cakap kat FB ni pun macam-macam orang tengok insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita doa sama-sama, doa rabitah. Kita ikat hati kita sama-sama. Rabitah ni maknanya ikatan hati. Dan kita kata ta'aluq qalbi, ikatan hati, hubungan hati. So kita ingat nama sahabat-sahabat kita yang lama tak jumpa tu, contohnya kan, tak kira lah siapa dia, sahabat-sahabat kita yang ada tu, kita bayangkan wajah-wajah dia tu supaya masuk dalam doa kita lah, macam itu. Ataupun bayangkan wajah mak ayah kita supaya masuk dalam doa kita. Jadi bila kita doa ni, dia akan termasuk sekali lah. Jadi mudah-mudahan kasih sayang tu akan terbina, dan mudah-mudahan Allah bagikan juga barakah kita membayangkan wajahnya itu, mudah-mudahan dia pun dapat hidayah sama-sama. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Jadi saya pun akan musafir. Doa saya ni, Allah kata doa musafir ni mustajab. Jadi mudah-mudahan lah Allah bagi mustajabnya. Yang kita tak kata kita ni doa mustajab, tapi musafir ni mudah-mudahan lah ada barakah musafir ni insyaAllah. Jadi sama-sama kita doa insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاتك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah ala tariqud da'wah وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا رزاق يا القوة المتين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين.
اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا يا الله من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين والمحبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bagi mereka yang masuk lewat ni tolong tengok daripada awal lah supaya ada kefahaman insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.